Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Berjumpa kita pada hari ini, pada hari Sabtu malam 9 malam seperti yang kita selalu buat. Okey. So harapnya semua orang sihat sejahtera. Yes, nombor kes COVID meningkat, tapi life has to go on. So kita teruskan sesi sembang kita mengenai berat badan dan juga rawatan fertility. Okey. Seperti yang kita tahu, unfortunately negara kita Malaysia mempunyai ramai peratus yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Okey. Kalau kita tengok kat Asia, South Asia, kita lah yang juara. Sebab apa? Sebab kita banyak sangat makanan yang sedap. Ada banyak jenis makanan dan kita boleh makan semua jenis makanan, tak kisahlah daripada Korean ke Western ke Thai punya food. So semua kita makan, dan makanan lah yang memberi kesan ataupun diet memberi kesan yang berat kepada berat badan kita. Okay. So hari ini kita nak bincangkan apakah kesan berat badan kepada fertility dan juga rawatan fertility. Okay. So sebelum kita start bercakap pasal berat badan dan juga rawatan fertility, kita kena faham sebab ramai wanita yang berat badannya berlebihan mampu mengandung tanpa apa-apa rawatan fertility. Maksudnya dia mengandung secara natural. Okay? So kita kena faham that berat badan tak semestinya akan mengganggu kesuburan ataupun keupayaan seseorang wanita untuk mengandung. Okay? Namun begitu, kalau kita tengok di antara couple yang mengalami cabaran untuk mengandung ataupun kesukaran untuk mengandung yang datang kat rawang fertility, okay, berat badan memainkan peranan kerana berat badan memberi kesan kepada terutamanya ovulasi ataupun sama ada hormon tu jadi stabil ataupun tidak. Okey. So berat badan boleh mengganggu kadar ovulasi ataupun ovulation. Okey. So ini adalah kerana sel berat badan tu ada ataupun fat cell tu dia keluarkan estrogen juga. Bila estrogen tinggi, dia akan menghalang ovulasi berlaku. Okey. So bila ini berlaku, kitaran haid pun tidak menentu sebab ovulasi tak berlaku, dia tak dapat period pada kadar yang biasa ataupun pada cycle dia menjadi tak teratur. So disebabkan oleh berat badan. Kenapa? Disebabkan oleh hormon yang tak stabil. Okey. So di situlah berat badan memberi kesan kepada seseorang wanita dari segi kesuburannya. Okey. Alright, sebelum tu saya undur balik. So seperti biasa saya akan cakap dalam setengah jam macam tu. And then lepas tu apa saya buat adalah saya akan tanya soalan cepu emas. Okay. Siapa yang berjaya dapat jawab soalan ni pada yang first kali dan jawapan dia betul, dia dah boleh dapat satu kotak bioselenium. Adalah suplemen yang ada zinc dengan selenium untuk sperma. So kita akan post. Dan juga lepas tu kita akan jawab soalan-soalan yang puan dan tuan-tuan berikan pada masa ni. So kalau nak tanya boleh tanya. So admin akan tengok soalan-soalan tu dan saya akan go through soalan-soalan tu. Minggu lepas saya ada hutang juga, saya tak jawab, ada beberapa soalan yang terlepas. So insyaAllah saya akan cuba address soalan-soalan tu minggu ni. Okey, berbalik pada topik kita pasal berat badan. Okey, bila berat badan ada banyak sel-sel lemak yang menghasilkan estrogen yang menghalang ovulasi ataupun telur tu dilepaskan. Okey. So sebab itu wanita yang mempunyai berat badan yang berlebihan, kitaran haid dia boleh menjadi tidak normal, especially mereka yang mengalami PCOS ataupun PCOS Dan kita dapati impact berat badan tu berkadar langsung dengan ketidaksuburan. So lagi berat badan dia, lagi chance untuk mendapat kitaran haid yang tidak tentu lebih tinggi. Okey. Selain pada tu, berat badan juga memberi kesan kepada efek rawatan fertility. Okay? Contohnya katakanlah kalau kita nak rangsang telur tu, okay, untuk kalau berat badan dia normal, mungkin kita perlukan dos sedikit saja, tapi bagi mereka yang berat badannya berlebihan, kita kena bagi dos yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Okay? So that's why bila kita nak buat rawatan IVF, sekiranya lah
ketidaksuburan disebabkan oleh PCOS for example, kalau boleh kita nak minta berat badan tu diturunkan sedikit ataupun sebanyak yang boleh agar respon kepada rawatan fertility tu lebih berkesan, lebih efektif dan tidak perlu memerlukan dos yang tinggi. Okay, alright, so itu yang kita nampak. So kita cakap pasal wanita, bagaimana pula dengan lelaki? Adakah berat badan mempengaruhi kualiti sperma, kuantiti sperma? Okay, so ada banyak kajian melihat kepada lelaki yang mempunyai berat badan yang berlebihan, dan betul berat badannya boleh memberi kesan kepada sperma dari segi pergerakan sperma, keupayaan untuk sperma bersenyawa dengan telur, So lelaki juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan spermanya berkualiti, mempunyai bacaan yang normal. Okay, so kita juga tengok ramai couple, sekiranya isterinya berat badan berlebihan, suami pun tend to be mempunyai berat badan berlebihan, sebab bila suami isteri dia duduk rumah yang sama, gaya hidup yang sama. Okay, so maksudnya bila suami makan, isteri pun tend to makan juga kan. So kalau suami makan ajak pergi keluar, okay, suami je lah kan. Kalau isteri ajak, so suami pun ikut juga. So dia macam bukan seorang-seorang. So selalunya dia couple, So that's why kalau kita tengok dari segi wanita, dari segi berat badan suami isteri, dua-dua meningkat selepas kahwin. Sebab sebelum kahwin single mingle lagi kan. So it's like macam dia tak ada kawan nak makan, dia masih single. Tapi bila berumah tangga, sebab bahagia, sebab ada kawan nak makan sama, so that's when berat badan pun meningkat dan tanpa disedari menjadi overweight. Baju yang dulu, baju kahwin dulu dah tak boleh pakai, and then like masa ramai yang cakap, doktor saya dulu masa single saya slim, so dan kita nampak kalau dari segi wanita, kitaran haid pun mula menjadi tak menentu selepas kahwin. So selalu kata, oh saya lepas kahwin ni baru period macam ni, dulu tak macam ni, dulu tetap aja kitaran. So kita tahu bila berumah tangga berat badan dah meningkat, dan sehingga ianya memberi kesan kepada kesuburan kita, kepada rawatan kesuburan kita. So itu yang bila kita dapati berat badan memberi kesan kepada kesihatan kita secara keseluruhan. Okay, alright, so dengan itu, sekiranya inilah yang terjadi untuk wanita bila tambah berat badan kitaran haid dia tak menentu, kita galakkan dia untuk turunkan berat badan. Okay, soalannya macam mana doktor nak turunkan berat badan? Doktor pun struggle juga nak turunkan berat badan sebab makanan semua sedap kan. So senang je dapat, kadang-kadang tak nak beli pun terbeli juga. So itu yang isunya. Okay, sebab kita tahu antara diet dengan exercise, okay, diet memainkan peranan yang lebih penting ataupun memberi kesan yang lebih kuat kepada berat badan kita. So kalau pernah dengar 20-80%, okay, so diet memberi kesan pada 80% kepada berat badan kita, tapi exercise hanya 20%. So ramai yang orang ingat bila nak kurus kena exercise, sebab actually lebih kepada apa yang kita makan, berapa kerap yang kita makan, berapa kalori intake kita. Okay, so kalau kita tengok kajian, kita dapati kalau kita nak lose berat badan ni, kita lebih ke arah buat aktiviti berkumpulan, rather than buat seorang-seorang. Okay, sebab bila kita buat seorang-seorang, kita punya motivasi tu tak memuaskan. So dia ada ups and down. Okay, kadang-kadang kita bersemangat, okey lah kita buatlah cardio, buatlah treadmill, jogging. So tapi at the same time bila kita dah tak semangat dan kita dah tak ada, tengok berat badan tak turun pun, rasa macam dah nak separuh mati dah exercise atas treadmill tu, and then berat badan sama juga. So that's when kita punya motivasi drop. Okay, tapi kalau kita lakukan secara berkumpulan, maksudnya tak semestinya satu kumpulan orang lain, maksudnya kita buat dengan suami kita. Okay, so sama-sama buat, sama-sama tengok balik pemakanan tu macam mana, sama-sama memberi fokus kepada diet dan juga exercise, dan kita dapati ianya lebih berkesan berbanding hanya isteri sahaja ataupun hanya suami sahaja.
Kalau suami dia berat badan dia normal, isteri saja yang berat badan dia berlebihan, okey, tak apalah, samalah suami pun tolonglah sama-sama jaga try to exercise, macam pastikan isteri makan makanan yang sihat, janganlah ajak dia pergi makan mamak ke, ataupun pergi mana-mana, ataupun minum yang manis. So suami pun bantu teruskan kekalkan berat badan yang sihat, pada masa sama bantu isteri. Begitu juga sebaliknya. So isteri pun jangan masak sedap-sedap sangat, masak makanan yang sihat, jangan goreng-goreng, lebih kepada kukus ataupun oven. So itu yang kita rasa yang terbaik. Kalau dari segi exercise, kalau kita tengok ada jenis exercise yang untuk couple, untuk suami isteri, untuk dua orang yang buat sama-sama. So rather than hanya macam seorang-seorang saja, macam jogging saja mungkin boring, mungkin exercise lebih kepada main badminton ke, ataupun naik bicycle ke. So dia macam aktiviti yang exercise yang ada fun in it, macam ada kita boleh buat sesuatu yang gembira with it. So kita associatekan exercise tu bukan benda yang yang meletihkan ataupun memenatkan, tetapi satu yang seronok yang kita boleh spend more time dengan suami kita atau dengan isteri kita sebagai couple, rather than benda yang meletihkan ataupun yang rumit. Okay, so antara exercise dengan diet lebih penting, okay, dan memberi impact yang lebih banyak kepada berat badan kita rather than exercise sahaja. Okay, so bila couple kata, so doktor saya kena join gym ke, saya kena buat macam mana, apa first step kita? First step, tengok, buat macam diary pemakanan, contohnya apa kita makan hari ni, kita plan apa pemakanan kita untuk minggu tu. Contohnya pergi buat grocery hari Sabtu Ahad, kita plan apa yang kita nak makan Isnin Selasa Rabu pada hari yang bekerja. Sebab sometimes kita tak plan, jadi kita makan ataupun kita beli apa yang sempat je, ataupun kita tak bawa bekal pergi office contohnya. So sekarang ni ada penjarakan sosial, semua tu dah kurang. So sometimes kita boleh pergi dan kita hanya makan apa yang sempat. So bila makan apa yang sempat, kebanyakannya adalah fast food rather than makanan yang sihat. So sometimes even kalau kita nak pergi, kita kat luar nak makan makanan yang sihat, tak ada, nak beli macam dari segi makanan yang tak goreng, yang tak banyak minyak contohnya, tak ada. So sampai ke situ juga. So kebanyakan mereka yang diet, diorang either bawa bekal, okay, plan diorang punya makanan setiap hari, rather than pergi keluar. So bila kita keluar, pergi ke restoran, kita pergi dengan kawan-kawan, so kita rasa teringin nak makan ni, kita nampak benda yang kita tak terfikir nak makan pun kita termakan. So itu yang berlaku. Bukan puan dengan tuan saja, saya pun begitu. So setiap hari is cabarannya untuk pastikan kita makan makanan yang sihat. Okay, so itu yang kita dapati. Okay, sebab kenapa kita nak kena ada berat badan yang sihat sebelum kita start rawatan fertility? Yes, because rawatan fertility itu lebih efektif, lebih outcome dia lebih baik dengan berat badan yang normal. Tetapi kita kena faham, wanita yang berjaya pregnant, sekiranya berat badan dia berlebihan, mempunyai komplikasi yang seterusnya ketika mengandung. So ini termasuklah mereka yang mempunyai risiko untuk dapat kencing manis ketika pregnant, darah tinggi ketika pregnant, dan kita dapati pregnancy mereka mempunyai risiko yang tinggi, yang lebih untuk keguguran. So bila kita tengok kajian, mendapati kalau wanita berat badan dia berlebihan, sama ada dia overweight ataupun obese, dia mempunyai risiko untuk keguguran. Okay? So sayanglah kalau kita buat rawatan fertility, kita tak optimiskan keadaan kesihatan kita terlebih dahulu sebelum kita terjebak ataupun kita buat rawatan fertility. Sebab bila kita tak optimal, kita ada risiko untuk mendapat keguguran dan juga komplikasi lain seperti kencing manis ataupun darah tinggi ketika pregnancy. Mungkin masa tu kita tak nampak lagi dia punya impact, tapi bila kita mengandung, nampak darah tinggi, tekanan darah kita tinggi, dah start ubat, ada risiko terpaksa bersalin awal ataupun risiko kena induce, risiko untuk operation lebih tinggi, bersalin secara caesar, dapat parut. Kalau
perut kita tebal, ya, parut Caesar tu tak baik dengan baik, ya, so ada banyak dan komplikasi dia punya list akan berterusan. Okey, begitu juga untuk bayi dalam kandungannya juga berisiko untuk mendapat kesan daripada kencing manis contohnya, ya, dan juga berisiko mendapat berat badan yang berlebihan juga masa dia dilahirkan. So itu antara perkara yang kita kena fikirkan. That's why bukan sahaja untuk mengandung tetapi seterusnya masa kita mengandung tu. Jadi ramai yang berpendapat kita optimiskan wanita sebelum buat rawatan fertility, dia mempunyai impact bukan hanya untuk kejayaan untuk mengandung tetapi ianya juga memberi kesan yang baik ketika mengandung dan ketika melahirkan bayi. Okey, dan untuk bayi tersebut, so dia punya kesan dia panjang. Okey, so ramai yang tanya, okey doktor, so sekarang berat badan saya ni tinggi, okey, ataupun saya overweight, okey, adakah saya patut kuruskan dulu, turunkan berat badan saya sebelum saya membuat rawatan fertility. Okey, so itu antara soalan yang selalu couple WhatsApp saya ataupun DM saya dekat Insta, so selalunya sebab the issue is sometimes kita tak tahu apa sebabnya. Okey, adakah disebabkan oleh PCOS, adakah disebabkan oleh faktor-faktor ketidaksuburan yang lain, faktor sperma ataupun faktor tube ke. So selalunya apa yang saya galakkan adalah dan juga doktor-doktor lain galakkan adalah buat rawatan ataupun bukan rawatan, buat ujian saringan dahulu. Okey, untuk pastikan betul ke PCOS, betul ke berat badan ni yang memberi kesan ke arah ketidaksuburan. Okey, sebab tidak semestinya. Okey, sebab kita tahu ada je wanita yang overweight dia boleh pregnant secara natural. Okey, kalau situasi ini berlaku, apa yang kita galakkan, buat ujian saringan. So bermaksud apa? Buat ujian sperma, buat ujian scan result telur, check tube dulu ke, dan pastikan kat mana keadaan okey, sebab ramai juga wanita yang overweight tetapi dia punya result telur dia dah kurang. Okey, contohnya kalau saya bagi senario wanita tu usia dia 38 tahun, ya, berat badan dia tinggi, BMI of maybe 30, ya, and then bila kita buat AMH, kita buat scan, ya, scan tu nampak bilangan folikel dah rendah dan AMH dah rendah. Okey, so untuk beliau, ya, kalau nak turunkan berat badan bukannya masa 2-3 bulan dah turun, ya. So most likely dalam situasi tu apa yang kita galakkan adalah lebih ke arah buat rawatan fertility dahulu tapi bekukan embrio dan cuba turunkan berat badan supaya BMI tu yang terbaik, ya, dan baru kita buat embryo transfer untuk dia mengandung. Okey, sebab ramai yang associate seolah-olah berat badan yang tinggi ni ataupun bila overweight mesti PCOS, overweight je ataupun obese je mesti PCOS. Tak semestinya, sebab ada juga wanita yang berat badan dia tinggi tapi AMH dia dah rendah atau result telur dia dah terhad. Okey, so dan untuk turunkan berat badan dia akan makan masa at least 6 bulan, at least setahun untuk berat badan dia kembali kepada senormal yang boleh, BMI yang seoptimal yang boleh. So kalaulah ada isu dengan result telur, ya, ada isu dengan faktor-faktor lain, ya, dan kita lebih galakkan buat rawatan fertility dahulu, dan mungkin kita modify dari segi bekukan embrio dulu, try to achieve your the best weight that you can achieve, baru kita try to buat embryo transfer contohnya. Okey, ramai juga yang datang, ya, dekat klinik kesuburan selepas cuba melakukan rawatan seperti Clomid dekat klinik, dan diagnosis yang selama mereka buat adalah PCOS, tapi bila kita ambil AMH ataupun result telur, kita buat scan, kita tak nampak ianya PCOS, ya. So maybe dari segi diagnosis ada tidak tepat dekat situ, ya. Because bukan semua orang PCOS dia berat badan dia tinggi ataupun dia overweight. Okay, ada juga such thing as kita panggil lean PCOS. Begitu juga tak semua wanita yang overweight dia ada PCOS. Mungkin ada isu dengan result telur, dia mungkin ada isu dengan tube dia block, rather than PCOS sahaja. Okay, so tak semestinya berat badan tinggi kena lose berat badan dulu baru buat rawatan fertility, sebab untuk kuruskan dapatkan berat badan yang normal dia akan makan masa. Okey,
Bagi wanita yang tak ada isu dengan result telur dia bagus ya, tapi berat badan dia, BMI dia contohnya lebih daripada 40 especially, antara rawatan yang kita galakkan adalah ke arah operation di mana kecikkan perut ataupun bariatric surgery. So itu antara rawatan yang boleh diconsider. Okey, sebab untuk turun berat badan yang banyak dalam waktu tertentu may not be achievable dengan hanya diet dengan exercise sahaja. Okey, sebab katakanlah bila BMI dah tinggi, mungkin dia ada masalah contohnya lutut ke, dia ada masalah pinggang sakit, so nak buat exercise may not be the best way, the first step. Okey, so kalau situasi macam tu, kita akan refer ataupun kita akan minta couple untuk consult dengan doktor ataupun surgeon yang bariatrik untuk bincang mengenai operation bariatric surgery, dan kita buat plan dalam masa setahun berat badan akan turun. Bila berat badan stabil, baru kita buat rawatan fertility selepas pastikan yang tak ada isu ketidaksuburan yang lain, maksudnya result telur okey, sperma okey ya. Alright. Bagi mereka yang overweight, contohnya BMI dia 35 ke atas ya, tapi nak buat operation may not be tak ready, ataupun berat badan taklah jauh sangat rasa boleh turun, so sometimes doktor boleh offer ubat untuk bantu untuk turunkan berat badan ya. So ada banyak jenis ubat yang boleh bantu turunkan berat badan. Ada ubat sekarang ni, ada ubat makan, ada ubat dari bentuk suntikan ya, untuk bantu di mana appetite ataupun rasa nak makan tu dikurangkan, suppressed ya, appetite suppression ya. So dekat situ kita dapati ubat ni berkesan ya, together dengan exercise, dengan dietitian, kita buat macam holistic punya approach. So dan kita dapati dalam masa 3-4 bulan berat badan tu boleh turun daripada 5 hingga 10%. Okay, so that is a good outcome ya, dari segi rawatan untuk bantu turunkan berat badan. Okay, so kalau ada weight loss clinic, so kalau klinik fertility boleh bincang dengan doktor untuk tanya ada tak ubat medical treatment together dengan dietitian, together dengan exercise untuk turunkan berat badan. So sometimes kebanyakan kita kata dulu kita tak ada option ya, kata okey puan, kita jumpa lagi dalam masa 3 bulan atau 4 bulan, tapi kita aim berat badan macam ni puan, pergilah gym ke, check turunkan berat badan, nanti baru kita buat rawatan fertility. Tapi sekarang alhamdulillah kita ada banyak lagi option di mana kita boleh bagi ubat untuk turunkan berat badan, dan kebanyakan ubat tu kita akan follow up every month, nak pastikan berat badan tu turun supaya kita boleh motivate couple untuk turunkan berat badan bersama dengan dietitian, bersama dengan ubat yang kita bagi, bersama dengan exercise yang kita galakkan couple lakukan. Okay, alright. So itu yang kita nak bincangkan pasal berat badan, sebab saya tengok ramai yang tanya pasal isu berat badan, sama ada nak kurus dulu, nak turunkan berat badan baru buat rawatan fertility ataupun tidak. Selalunya kita galakkan untuk cek dulu, buat rawatan cek ujian saringan kesuburan, pastikan tak ada isu-isu lain. Okey, dan selepas tu kita akan bantu untuk cuba turunkan berat badan, sama ada hanya diet atau exercise, sama ada perlukan rawatan bagi ubat untuk turunkan berat badan, atau sama ada kita refer kepada bariatric surgeon untuk bantu menurunkan berat badan dengan lebih banyak lagi. Okey. So di situ saya basically akhiri kita punya discussion. So sebenarnya ada hari obesity sedunia pada 4 hari bulan Mac, okay? Tapi tak apalah, kita bawa sikit cakap pasal obesity ni. Okay? So apa yang saya akan buat ialah lepas ni ialah kita akan bagi satu soalan cupu emas. Okay? So nak minta admin bersiap sedia, okay, bagi couple ataupun tuan ataupun puan yang dapat jawab soalan dengan tepat dan paling first sekali, okay, dia dapatlah suplemen bioselenium yang ada zinc dengan selenium yang kita akan postkan ya. Pemenang minggu lepas admin tak post lagi, admin lambat sikit, so nanti dia akan post sekali harum macam tu. So nanti insyaAllah untuk pemenang ni kita akan post juga, okay, dari
selalunya kita akan post 4 pemenang sekali ya. So kita hantar post laju. Okey, soalan dia apa? Okey, soalan dia okey, dah ready? Senang je soalan dia. Antara diet dan juga exercise, yang mana lebih berkesan untuk turunkan berat badan? Okey, adakah diet ataupun exercise? Alright, okey. So siapa jawab yang paling awal? Okey, admin mohon check, and then kita akan minta dia DM ya, dia punya alamat untuk kita untuk kita hantar. Alright, siapa yang first tu ya? Okey, tak apa, tunggu nanti kita akan announce pada akhir Insta live ni. Okey. Alright, so sambil tu apa yang saya buat ialah saya akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan di sini. Okey. And then kita akan go through soalan minggu lepas juga. Okey, kalau ada sesiapa nak tanya soalan boleh tanya kat sini. Okey. So soalan pertama, FZNZWC, doktor, kalau berat badan kurang pun ada efek ke? Ya, betul. Kita selalu cakap pasal berat badan berlebihan. Bagaimana pula mereka yang berat badannya tidak under the weight ataupun underweight lah. Okey. So ya, betul, sebab bagi mereka yang BMI-nya rendah, contohnya BMI yang normal 20 ataupun 19 ke atas hingga 25, contohnya berat badan BMI dia 18 atau 17 ya, kita dapati wanita yang BMI dia rendah, dia punya haid pun tak datang kerana sebab hormon dia tak stabil. So ovulasi tak berlaku, so dia boleh memberi kesan kepada kesuburan. Begitu juga kalau dia mengandung, dia pun ada risiko kepada kandungan kepada bayi yang dikandung, seperti boleh ada risiko bersalin awal ya, bayi yang dikandung tak cukup berat badan ya, so itu pun boleh berlaku. Okay, so that's why kalau mereka yang berat badannya rendah, kita advise untuk jumpa dietitian ya, untuk diorang tengok balik dari segi nutrisi bagaimana untuk tingkatkan berat badan. Selalunya kita akan cek juga macam hormon macam thyroid ya, kalau dia ada hyperthyroid yang berselindung behind kenapa berat badan dia rendah. Okey. Untuk wanita yang overweight pula, kita pun akan saring untuk kencing manis, diabetes, dan juga tengok thyroid sama ada dia ada hypothyroid yang menyebabkan berat badan dia rendah juga. Okey. So seterusnya ialah Puan MSHMN, doktor, apa sebab ektopik? Okey. So ektopik ni adalah mengandung luar rahim, okey, di mana kebanyakan ectopic pregnancy berlaku di tube fallopian, okey. Itu kebanyakannya, tapi tak semestinya, boleh juga berada di tempat lain seperti di ovary ataupun di luar daripada rahim tube ya, di kebanyakannya berada di tube, okey. Now, kenapa embrio tu menempel dekat tube? Okey. Itu antara perkara yang kita tidak tahu sepenuhnya. Okey. Namun kalau mereka yang ada masalah tube, contohnya tube dia bengkak, ataupun kita tahu ada tube dia ada lekatan, seperti ada sebelum ni pernah ada jangkitan, ada endometriosis contohnya, boleh menyebabkan tube tu in a way tidak sihat dan penempelan berlaku di situ. Okey. Tetapi majority of the case kita tak tahu kenapa. Okey. Bagi mereka yang ada ektopik ya, yang mengandung ektopik, unfortunately kandungan ni tak dapat diteruskan kerana tube tu dia tak boleh berkembang seperti rahim. Okey. So ada risiko kandungan tu pecah, pendarahan di dalam boleh berlaku, dan ini boleh mengancam nyawa ibu. Okey. Selalunya treatment lebih ke arah operation untuk tube tu dibuang ataupun dibedah, dibuang. Okey. Ada juga treatment di mana kita bagi ubat, dia panggil methotrexate, untuk kecilkan tisu kandungan tersebut dan diabsorb oleh badan. Okey. Namun ini adalah setengah kes sahaja ya. So ini kena dipantau oleh doktor pakar. Okay, and then selalunya kita akan advise kena ada pemantauan dengan lebih dekat. Okay. Bagi mereka yang dapat ectopic pregnancy, apakah risiko untuk mendapat sekali lagi ectopic pregnancy? Risiko tu tinggi sedikit daripada wanita yang tak pernah mengandung ectopic ya.
So bagi mereka yang pernah mengandung ektopik, kita galakkan bila dia mengandung lagi sekali pada masa hadapan, kita galakkan dia buat scan awal pada 6 minggu atau 7 minggu untuk pastikan kantung tu berada di dalam rahim. Okey. So ada tak cara lain untuk elakkan ectopic pregnancy? Okey, yang ini yang debatable, maksudnya ada banyak pendapat. So kalaulah tube tu tak sihat, kita tahu tube tu ada bengkak, so itu lebih ke arah kita buang tube tu. Okey. Tapi ini perlu berbincang dengan doktor sebab setiap keadaan berbeza. Okey, setiap wanita berbeza, so ada baik dan buruknya, so kita kena perhalusi daripada situ. Okey. Seterusnya ialah Mira Jasni. Doktor, if husband ada thyroid, ada ganggu kesuburan ke? Okey, so kalau husband ada thyroid, selalunya apa yang kita buat untuk lelaki, kita tengok dia punya sperma. Kalau bacaan sperma dia normal, then that's okay. Okey. Tapi kalau husband dia ada thyroid, of course kita nak galakkan agar thyroid dia function dia normalize, maksudnya dia dapat rawatan daripada doktor yang pakar thyroid atau endocrine supaya rawatan yang terbaik boleh diberikan dan thyroid function tu adalah normal. Okey. So itu yang kita selalu galakkan buat. Okey. Seterusnya ialah Yuhakushu, berat badan suami main peranan ke doktor? Ya, betul, berat badan pun memainkan peranan. Okey. Especially sekiranya ia memberi kesan kepada sperma, seperti pergerakan sperma yang sangat optima ataupun bilangan sperma ataupun bentuk sperma yang tidak suboptima juga. So itu yang kita kata lelaki pun memainkan peranan penting dari segi berat badan dia. Okey. FZNZWC, doktor, apa peratusan untuk pregnant kalau ada endometriosis? Saya dah kahwin 1.5 tahun. Adakah saya perlu buat rawatan fertility? Okey. Sekiranya ada endometriosis, sukar untuk kita beritahu berapa peratus kadar chances untuk mengandung, sebab endometriosis ni dia ada banyak stage dia. Dia ada stage 1, 2 or 3 or 4 ya. So sejauh mana dia macam spektrum, sejauh mana endometriosis tu affect kesuburan seorang wanita. Adakah dia sedikit sahaja, adakah dia boleh affect tube ataupun kuantiti ataupun jumlah telur tu, begitu juga dengan kualiti telur tersebut. Okey. So kalau dalam situasi puan, sebab puan dah mencuba lebih daripada setahun dan tahu ada endometriosis, kita galakkan buat ujian saringan kesuburan, dan daripada situ kita tengok ya apa yang boleh kita bantu dari segi rawatan fertility. Adakah ianya memberi kesan kepada result telur ataupun adakah memberi kesan kepada tube, di mana tube tu bengkak ya. So itu yang kita akan tengok untuk wanita yang ada endometriosis. So selalunya kita galakkan jangan perlambatkan rawatan sebab kita khawatir ya penyakit ataupun endometriosis ni akan menjadi lebih teruk dan memberi kesan yang lebih dalam kepada kesuburan puan. Okey. Seterusnya ialah Puan T 93, doktor, saya berat badan berlebihan, obesiti tahap 3 dan ganggu period tak teratur, dah cuba diet dan still sama, should I take some hormone pill ke? Okey. So Puan T 93, saya galakkan puan untuk jumpa dengan doktor, okey, untuk tahu sama ada kenapa period ni tak menentu, adakah disebabkan oleh obesity ataupun PCOS ataupun ada sebab-sebab lain seperti hormon thyroid ke ya, macam tu. Dan kita nak tengok dinding rahim, kita nak tengok ovary ya. Kalau dinding rahim tebal, sometimes kita kena ambil sampel ya. Dan juga dari segi obesity tahap 3, kita nak buat sesuatu untuk dari segi medical untuk bantu berat badan tu diturunkan. Okey. Sama ada lebih ke arah bariatric surgery ataupun ubat yang kita boleh bantu untuk turunkan berat badan. Okey. So bukan bermaksud puan hanya boleh ataupun kita biarkan diri sendiri untuk diet dan exercise saja. So sekarang ni boleh dapat rawatan. Obesity is a disease ya, ada sejenis penyakit yang boleh dirawat, yang boleh diberi ubat, okey, diberi rawatan untuk bantu untuk turunkan berat badan. Okey.
So it's not obesity ataupun berat badan yang berlebihan ni bukan hanya sebab kita salah makan, kita makan banyak ataupun exercise yang kurang, tak. Okey, dia adalah sejenis penyakit sebab setengah wanita lebih prone dapat berat badan yang lebih daripada wanita lain. Kenapa? So banyak kajian yang diorang tengok kat situ. So then that's at this moment diorang recognize is a disease, ya, bukan hanya disebabkan oleh makan berlebihan ataupun kurang exercise, tidak. Okay, so seterusnya ialah Puan Yana Shaf. Saya baru lepas buat histeroskopi sebab ada polip. Okay Puan, alright. Polip adalah sejenis isi lebih dalam dinding rahim, ya. Dia tidak berbahaya, okey. Namun ianya kita tahu boleh mengganggu dengan penempelan embrio, okey. So histeroskopi adalah sejenis prosedur di mana kita masukkan kamera ke dalam rahim. Dia adalah prosedur minor, ya. Maksudnya dalam setengah jam dan sejam dah complete, dah habis dah prosedur tu, okey. Dan di mana kita keluarkan ataupun kita buang polip tu, kita hantar makmal dan diorang tengok bawah mikroskop untuk confirmkan dianya polip. Kebanyakannya adalah polip ataupun adalah ketumbuhan yang tidak berbahaya. Okay? Dari segi ramai wanita yang selepas buat histeroskopi berjaya mengandung secara natural. So this is good in a sense that kita nampak polip tu dan kita boleh buat sesuatu, okay? Dan dia boleh meningkatkan chance puan untuk mengandung. Okay? So jangan risau, okay? Ini adalah satu minor prosedur yang kerap kita lakukan, okay? Untuk bantu couple mengandung. Alright. Seterusnya ialah Puan Safiah Ghaffar. Kalau heartbeat baby stop sebelum 12 minggu, adakah juga disebabkan oleh overweight? Okay. Kalaulah kita check yang lain tak ada isu, kita dapati wanita yang berat badan berlebihan mempunyai risiko untuk keguguran, ya, lebih tinggi daripada wanita yang berat badan dia normal, ya. So adakah ianya direct link kepada berat badan? Mungkin dia ada faktor-faktor lain juga, tetapi faktor berat badan juga memainkan peranan yang penting. Okay? So ini yang kita nampak. So memang sedih, ya, especially bila kita dah berjaya mengandung, ya, tetapi kandungan tu tak terus membahagi, ya. So maybe untuk next step, okay, minta puan bincang dengan doktor balik, recap balik apa yang boleh kita lakukan untuk optimizekan keadaan badan kita supaya ianya pada keadaan yang optimal untuk mengandung. Okay, sekiranya tak ada isu, kalau puan nak ambil beberapa masa untuk turunkan berat badan, mungkin ini langkah yang terbaik untuk naikkan chance untuk berjaya mengandung normal, ya, insyaAllah, dan lahirkan baby yang sihat. Okay, alright. So Puan Aidama, doktor, saya baru keguguran 14 minggu pada 7 hari yang lepas. Okay, tiada tanda seperti darah, sakit perut, hanya tiada heartbeat masa scan. Adakah ada kemungkinan masalah kesuburan, ya? BMI normal, tapi border. Okay, so ini yang dikatakan miscarriage, di mana dia tak ada apa-apa tanda pun. Okay, so basically wanita, kita ingat kita mengandung, ya, kita pergi check up, ya, tak ada spotting, tak ada senggugut, ya, tak ada sakit apa-apa, tiba-tiba bila kita buat scan, ya, doktor tak dapat detect heartbeat, ya, ataupun kita dapati juga saiz bayi tu dah kecil daripada yang kita sangkakan. So, kalau kita 12 minggu, mungkin saiz bayi tu 8 minggu ke macam tu. Okay, so kenapa ini berlaku? Kebanyakan keadaan adalah disebabkan oleh bayi yang tak sihat. Okay, maksudnya secara natural selection, mana bayi yang tak sihat dia tak boleh nak membesar dan menempel dan membesar secara normal. So dari segi natural science, sebab dia tak sihat, dia berhenti membesar dan dia akan jatuh ataupun gugur, ya. So ini yang berlaku. Okay, kebanyakan wanita yang gugur first time, ya, bila dia mengandung, pada masa akan datang chances untuk mengandung dan melahirkan bayi yang sihat tinggi. Okay, so jangan putus harapan, ya. Keep on trying. So tapi mungkin boleh jumpa dengan doktor, tengok ada tak apa-apa yang boleh dilakukan. Sama juga optimize you punya health, pastikan ambil folic acid, pastikan berat badan yang normal, ya, sebelum kita
mengandung lagi, okey, supaya kita insya-Allah kandungan akan datang lebih sihat dan bayi pun membesar dengan baik. Okey, kebanyakan serinil adalah bukan sebab puan, bukan salah puan makan ke ataupun faktor-faktor lain, banyak berdiri ke ya, ataupun tak jaga kesihatan ke, tidak. Kebanyakannya disebabkan oleh bayi tersebut tak sihat. Okey, seterusnya ialah Alisha Sofia, dok, macam mana nak detect waktu subuh? Okey, so banyak cara kita boleh detect waktu subuh, dan waktu subuh kita boleh detect especially bila period kita regular. Okey, so cara untuk kita detect sama ada symptoms natural signs ya. Contohnya kita boleh tengok dari segi lendir keputihan kita tu jadi lebih cair, ataupun orang kata macam putih telur ya, ataupun kita setengah wanita dia orang check berat temperature ya, tapi temperature kena pakai termometer yang sensitif ya, ataupun setengah wanita dia buat OPK so OPK tu dia buat ujian air kencing pada pertengahan cycle dia. Okay, so that's when dia boleh tahu waktu subuh. Okay, namun untuk kita cek waktu subuh, kita perlu kitaran haid yang regular. Kalau period kita tak regular, sekejap 35 hari, sekejap sampai 50 hari, so susah kita nak tahu, susah kita nak cek bila waktu subuh kita. So kalau itulah kitaran tak normal, kita minta jumpa dengan doktor untuk pasti kenapa kitaran haid ni tak normal. Adakah sebab PCOS ataupun ada sebab-sebab yang lain. Okey, dan daripada situ kita cuba bantu rawat kat situ. Okey, seterusnya ialah Puan Nurbella AMZ. Doktor, kalau result AMH 4.26 nanogram, apa maksudnya dan apa langkah yang perlu saya buat? Okey, so kita kena faham kalau AMH dia ada banyak cara yang kita boleh baca. Okey, selalunya kita akan gunakan dari segi picomole. Okey, dan satu lagi dia punya sukatan adalah dengan ng per mil ya. So selalunya kalau picomole kita akan gunakan graf dan kita tengok usia wanita tersebut. Okey, so kalaulah saya ambil secara rough ya, kalau 4 nanogram ni ya, selalunya untuk nak convert jadi picomole kita kali 7, so selalunya basic dalam 28. So ini bermaksud sekiranya puan usia 30 tahun ya, result telur puan bagus. Okey, namun saya nak minta puan jumpa dengan doktor yang ambil darah ni, jumpa sama-sama, so tengok pastikan, sebab setiap wanita umur dia berbeza dan kita kena tahu kat mana keadaan apa yang kita anticipate pada usia 28, contoh usia 30 berapa AMH kita. So dan bila usia 35 AMH dia akan berkurang, dia akan turun sedikit, tapi apakah bacaan yang normal untuk usia wanita tersebut? Okey, sebab kita kena tengok AMH berdasarkan usia kita. Okey, tapi dari apa level yang puan bagi, nampaknya secara mata kasarnya nampak normal. Okey, maksudnya result telur tu normal. Okey, kalau kita rangsang, insya-Allah ada beberapa telur, bilangan telur yang sihat untuk kita buat rawatan fertility. Okey, seterusnya ialah Puan Haliza Aziz. Dok, nak tanya berapa kos untuk injection kurangkan makan? Oh, ubat tu. Okey, tengok jenis ubat, dia ada ubat makan saja atau ada ubat suntikan. Ubat suntikan lebih mahal berbanding dengan ubat makan. Okey, dan juga dia tengok dos yang kita bagi. Okey, selalunya anggarannya kalau yang suntikan ya, yang kena suntik setiap hari untuk sebulan, kos dia dalam 900 hingga 1000 macam tu ya, bergantung kepada dos yang puan pakai. Okey, so setiap wanita berbeza sebab kita kena ikut macam mana dia bila dia start ya, macam mana dia punya reaction dia. Okey, so dan jenis ubat apa yang dia pakai. Okey, so itu antara yang kita kena tengok, dan selalunya kita akan follow up every month. Target kita the first month dah ada outcome, ada dah turun berat badan. Okey, selalunya the first month tu yang banyak, the first few months tu yang banyak berat badan dia turun. Okey, so kalau berat badan tak turun, tak ada efek, dan kita stop, kita tukar cara lain-lain, kita tengok tapi kalau berat badan dia turun dengan memuaskan, dan kita continue ubat tu at least for 4 months untuk dapatkan result yang bagus ya. Okey, seterusnya ialah Puan M. Faiz. Doktor, saya TTC 2 tahun 6 bulan, berat isteri saya dah
dah lost hampir 15 kilo, wow bagus, tapi telur dia tidak matang, dan period my wife on time selalu, dah ambil ubat Clomid banyak kali tetapi tidak menjadi, apa cara lain untuk lakukan? Lelaki boleh ke makan fish oil dan folic acid? Okey, so tahniah ya Encik dan isteri, bukan senang nak turun berat badan tu, 15 kilo is a lot. Okay, so namun bila dah turun berat badan, bila ambil Clomid masih telur tak matang, dah ambil banyak kali masih tak matang, maksudnya tak besar, tak respon. Okay, so maksudnya mungkin ya, sebab saya tak pasti kenapa, kalau lah disebabkan PCOS, okay, dengan berat badan yang banyak turun dengan Clomid masih tak ada respon, so most likely dia memerlukan rangsangan yang lebih kuat dari, maksudnya dari segi contohnya hormon suntikan. Okay, so most likely kita perlu ke arah bagi hormon suntikan untuk rangsang, sebab hormon lebih kuat daripada Clomid. So Clomid sahaja tidak memuaskan respon tersebut, so kita kena teruskan the next step. Kalau Clomid tak respon, dan kita akan start dengan hormon. Okay, now bila start dengan hormon, kita lebih ke arah IVF ya, sebab bila kita start, kita akan start dengan dos yang tinggi. Okay, dan kita harap that telur akan respon dari situ, sebab lepas kita cocok setiap 5 hari kita akan scan tengok respon tu bagus ke tidak. Okay, dan saya harap puan, encik dan isteri jangan putus asa ya, sebab dah bagus dah tu 15 kilo dah turun, teruskan kalau boleh. Kalau BMI dah normal ataupun tak normal lagi, boleh turunkan lagi, teruskan usaha, tapi pada masa sama bincang dengan doktor puan dan encik macam on the next step ya, sebab ubat Clomid bukan the end, ada banyak lagi ubat yang lain yang kita boleh bagi. Okay, alright. Boleh makan folic acid dengan fish oil untuk lelaki? Boleh, tak ada masalah, tapi yang penting wanita kena makan folic acid sebelum mengandung. Okay, Puan Zika 97, kalau makan pil perancang still period tak teratur. Okey, dan kita kena tengok kenapa, apa sebab period tu tak teratur. Okey, selalunya makan pil perancang period tu menjadi lebih teratur. Sometimes kalau makan ubat perancang, sometimes kita perlukan tengok jenis ubat perancang juga, dan kita modify daripada situ. So kalau ni tak sesuai, kita pakai yang lain. And then but kita kena pastikan kenapa, ada tak masalah lain seperti thyroid ke, masalah dinding rahim tak sihat ke menyebabkan period tak teratur ya. So itu antara perkara yang kita kena tengok selain hanya hormon yang tak balance sahaja. Okey, seterusnya ialah Puan Lina Syazwani. Salam dok, saya PCOS TTC 7 tahun and overweight, nak tanya consume fish oil perlu ke tak, or just consume folic acid dah cukup? Sorry baru join. Okay, tak apa puan. Okay, Puan Lina Syazwani, so basically yang paling penting adalah folic acid. Kalau nak ambil fish oil pun boleh, tak ada masalah. Okay, wanita yang berat badan dia lebih ataupun obese, dari segi folic acid punya dos, kalau yang biasa kita kata 400 mikrogram, bagi mereka yang overweight, mereka kena ambil 5 mg ya, dos yang lebih tinggi. Okey, so itu yang kita galakkan untuk wanita ambil ideally dalam 3 bulan sebelum mengandung. Okey, kalau wanita yang PCOS, I'm sure puan cuba turunkan berat badan ya, namun sekiranya cara tak berat badan tak turun dengan cara sekarang, minta puan bincang dengan doktor untuk explore ada tak apa-apa cara yang lain untuk turunkan berat badan yang lebih efektif dan lebih banyak. Okay, so sometimes kita perlukan dietitian, sometimes kita perlukan macam ubat perubatan untuk turunkan berat badan, sometimes kita perlukan pergi ke gym ke ya, ataupun buat exercise tertentu untuk bantu turunkan berat badan. Okay, sebab 7 tahun tu masanya lama juga. Okay, sebab apa yang kita risau adalah dari segi kualiti telur boleh terjejas kalau kita lama sangat mencuba, dan kita punya plan on hold ya. Sometimes bila berat badan tak turun, kita rasa sedih dan juga down ya, and then kita rebound balik, kita makan balik dan berat badan naik balik ya. So itu yang berlaku, dekat situ yang berlaku. Dan bila makan ubat rawatan fertility tak respon, so lagi rasa down ya. So sometimes kita perlukan lebih bantuan dan sokongan rather than just buat sendiri. Okay,
So sekarang ni pelbagai rawatan ada. So nak minta mohon puan jangan putus asa, keep on trying. Okay. Seterusnya ialah puan nematodes. Soalan doktor, adakah endometrioma affect fertility? Saya pernah ada follow up di fertility clinic, keputusan darah dah buat, result normal. Ya, endometrioma boleh affect fertility. Endometrioma tu maksudnya dia ada cyst dekat ovary. Dia ada cyst yang ada darah beku dekat ovary. Dia boleh mengganggu dari segi kualiti telur. Dia boleh mengganggu dari segi kuantiti telur. Dan juga sometimes dia mengganggu juga dari segi fungsi tube tu untuk mengambil telur, untuk berlakunya persenyawaan, sebab environment tu lebih kepada inflamasi, ya. Dia tak sesuai untuk penempelan embrio contohnya. Okay. So sekiranya betul ada endometrioma, keputusan semua normal, that's good. Okay. Masa ni kena buat rawatan fertility. Okay. Sebab masa everything is okay, maksudnya usia muda, ya, result telur bagus, sperma bagus, that's when kita percepatkan rawatan fertility supaya outcome tu bagus dan prognosis bagus. Okay. Ramai yang tunggu, keep on trying naturally, walaupun dah mencuba secara natural tapi tak ada rezeki, masih tunggu. So bila tunggu, dan that's when ada faktor-faktor lain akan datang, seperti faktor usia wanita, result telur menurun, ataupun endometrioma jadi lebih severe, ataupun daripada tahap 2 jadi tahap 3 atau tahap 4. That's when baru nak buat rawatan fertility. Masa tu dia punya prognosis dah kurang berbanding kalau kita buat lebih awal daripada tu. Okay. So nak minta mohon puan percepatkan rawatan, okay, supaya insya-Allah, ya, dapat kita mengandung dan kita punya impian direalisasikan. Okay. Puan Zati Syaran, okay, salam doktor, adakah cyst ovary berkaitan dengan kesuburan? Bergantung dengan jenis cyst. Okay. Kalau cyst yang biasa atau dia panggil simple cyst, clear cyst, selalunya kecil, ya, dan dia tak mengganggu kesuburan. Okay. Tapi ada juga cyst yang ada, contohnya endometrioma tersebut, ya, di mana dia ada darah beku terkumpul dekat ovary dia. Itu yang boleh mengganggu kesuburan. Okay. Sebab dia bukan hanya bilangan kualiti telur sahaja, dia boleh mengganggu tube berfungsi, dia ada radang dalam pelvis, ya. So minta puan bincang dengan doktor puan. Okay. Mungkin boleh buat AMH, tengok result telur juga, ya. Tengok jenis apa, tengok saiz dia, pantau saiz dia, ya. Dan dekat situ kita boleh merancang apa langkah seterusnya. Okay. Puan Hawa Putri, dok, if suami ada sperma 1% je, macam mana nak buat? Kalau boleh ke saya nak pregnant secara normal, bukan IVF atau IUI? So maksudnya 1% mungkin morfologi tu maksudnya bentuk sperma. Okay. So dari sperma dia ada bilangan, dia punya bilangan pergerakan, motility dan morfologi. So selalunya morfologi kita nak 4%. Okay. Namun 1%, ya, dalam keadaan ni. So kita kenapa berlaku, dia ada banyak faktor, ya. Ada faktor yang kita boleh ubah, ada faktor yang kita tak boleh ubah. Faktor yang kita boleh ubah adalah seperti lifestyle, ya, pemakanan kita, exercise, ya, suplemen zinc dan selenium, merokok, vape, ya, second hand smoker pun mengganggu juga. Okay. So ini yang kita boleh optimizekan. Apa yang kita tak boleh optimizekan, seperti faktor seperti genetik, radiasi, okay, ataupun pembesaran kita sebelum ni, ya. So itu faktor-faktor yang kita tak boleh nak ubah. Okay. So apa yang kita galakkan ialah kalau puan nak try secara natural, bagi masa maybe 3-6 bulan, okay, at most mungkin 12 bulan, ya. Kalau tak ada faktor lain, ya. Dan optimizekan healthy lifestyle, ambil suplemen, and then pastikan kerap bersama 2 hingga 3 kali seminggu, pantau selama 3 hingga 6 bulan. Kalau tak ada rezeki masa tu, mungkin kita galakkan buat rawatan fertility seperti IUI, at least IUI ataupun IVF terus, ya. Pada masa sama nak minta puan pantau juga, kalau dah buat ujian sperma, mungkin kalau tak buat ulang balik ujian sperma tu dalam masa 2-3 bulan selepas, healthy lifestyle selepas, ambil suplemen, tengok sama ada bacaan sperma tu meningkat, ya. Bagaimana keadaan sperma masa tu.
Yang kita takut adalah dianya merosot. Okay, so that's when kita pergalakkan percepatkan rawatan kalau ianya berlaku macam tu. Okay, sebab ada juga yang mengambil masa yang lama. Contohnya kadang-kadang kita tengok bacaan sperma dah teramat kurang, ya, and then kita kata kena buat rawatan ICSI ataupun IVF, ya. Dia mengambil masa untuk membuat keputusan tersebut. Okay, so bila dia datang next year tengok bilangan sperma dah teramat kurang ataupun dah tak ada dalam air mani, okay, dan terpaksa buat operation seperti TESA, PESA, so that's when prognosis tu akan turun yang mendadak. Okay, so kita galakkan kalau nak try natural boleh, tapi pastikan ada pemantauan dari masa ke semasa dan bagi masa maybe 3-6 bulan, ya, ada waktu limit, ada plan dia. Okay, sebelum kita just biarkan bergantung kepada nature sahaja. Okay, seterusnya ialah Puan Aslinda Abdullah. Doktor boleh terangkan sedikit mengenai anovulasi. Okay, anovulasi ni basically adalah telur tu tak matang, tak ada ovulasi berlaku. Okay, selalunya wanita yang ada anovulasi adalah kitaran haid dia tak menentu, dan salah satunya seperti keadaan PCOS, ya, sebab telur tu tak dilepaskan, tak ada ovulasi berlaku, maka tak ada waktu subur, ya, maka tak ada period ataupun period dia lambat datang. Okay, so selalunya apa yang kita buat kalau masa ni ialah kita check ada tak PCOS, ada tak faktor-faktor lain yang mengganggu anovulasi seperti thyroid contohnya, ataupun hormon prolaktin, ya. Kita tengok juga berat badan. Okay, so wanita yang berat badan berlebihan, dia ada anovulasi, dia akan benefit daripada weight loss tu. Okay, dia akan mempunyai efek yang bagus kalau dia akan turun berat badan. Okay, so itu yang kita nampak. Dari segi rawatan fertility, apa yang kita buat ialah kita akan bagi ubat untuk bantu telur tu matang, seperti Clomid, seperti hormon injection, ya. Dan kita dapati kalau dia turun berat badan, kalau berat badan dia normal, okay, kita bagi Clomid, dia punya respon lebih baik. Begitu juga kalau dia bagi hormon pun respon dia lebih baik, telur tu matang. Okay, seterusnya ialah Puan Ayu M. Nur. Dok, adakah operation untuk fibroid dan endo boleh dilakukan dalam satu operasi yang sama? Ya, boleh Puan. Okay, so selalunya doktor akan map ataupun buat scan, tengok mana fibroid tu, berapa besar dia, ya, berapa saiz endometriosis, dan kita selalunya akan buat pada waktu yang sama. Kita buat endometriosis dan juga fibroid. Okay, Puan Hafa Afendi. Doktor, kalau chemical pregnancy ada chance ke boleh pregnant lagi? Boleh. Okay, chemical pregnancy ni bermaksud ialah bila kita kita miss period ataupun kita buat ujian darah, tengok ujian darah dia positif ataupun tinggi level hormon dia, tapi lepas tu kita tunggu 2 minggu lagi, kita buat scan, kita tak nampak dah kita tak nampak kantung tu, ya, kita hanya nampak jinjit rahim yang tebal saja, ya. And then bila kita tengok, buat balik ujian darah, tengok dia dah menurun ataupun kembali kepada negatif, ya. So itulah biochemical pregnancy. So maksudnya dia ada penempelan, tapi for some reason dia tak continue tu membesar, ya, dan dapat menjadi kantung dan seterusnya. Dia berhenti at one stage sahaja. Okay, kenapa berlaku? Kebanyakannya adalah disebabkan oleh embrio tu ada tak sihat, so dia berhenti membesar. Dia macam natural selection. Okay, dan prognosis masih ada untuk mengandung pada masa akan datang, insyaAllah. Okay, alright. Seterusnya Puan Helena 3912. Dok, boleh ke saya datang ke klinik cek vitamin D? Boleh Puan, kalau nak cek. Okay, cuma kalau boleh pastikan buat appointment supaya doktor tahu ataupun staff tahu yang Puan datang untuk cek vitamin D. Okay, kebanyakan orang Malaysian dia memang kekurangan vitamin D, so selalunya kita terus je start vitamin D tanpa check level dia. Okay, sebab majority akan tak suka matahari kan, panas, semua duduk dalam aircon, so that's why kita kekurangan vitamin D. Tapi kalau nak check pun boleh, tak ada masalah. Okay, and then kita check daripada situ. Okay, so saya rasa
itu adalah soalan terakhir. Okey, ada beberapa lagi soalan, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang saya tak jawab. InsyaAllah ya, kita akan jawab pada masa akan datang, ataupun kalau sempat saya akan buat sesi secara offline untuk jawab soalan-soalan ni. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak umumkan pemenang. Okey, soalan dia antara diet dengan exercise yang mana lebih efektif untuk turunkan berat badan. Jawapan dia adalah diet. Okey, dan pemenang yang jawab paling cepat dan tepat ia adalah Nurbella MZ _ ya, dia jawab diet. Okey, so saya minta Puan Nurbella AMZ untuk DM saya. Okey, DM tepi, bagi nama penuh, alamat dan nombor telefon untuk pihak admin berhubungan puan, dan kita hantar insya-Allah melalui pos laju. Okey, so mohon pihak admin jangan lambat. Okey, hantar cepat supaya kita boleh selesaikan hutang-hutang kita. Okey, so sekian sahaja buat masa ini pada hari ini. Okey, selamat bercuti untuk esok. Okey, stay safe. Okey, dan insya-Allah kita akan berjumpa pada hari Sabtu hadapan pukul 9 malam, yang kita akan bincangkan pada topik-topik pasal kesuburan insya-Allah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.